Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi bagi menyambung perbincangan kitab kita Wiqayatul Insan yang membincangkannya tentang binting ghaib dari jin dan syaitan. Baik jemaah, pada malam ini kita akan masuk kepada satu lagi subtopik yang tidak kurang pentingnya, yang bagi saya ramai mungkin antara kita yang terlepas pandang tentang perkara ini. Kita pada malam ini akan memulakan perbincangan di muka surat 494 yang mana menyentuh tentang menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala tanpa berkeluh kesah. Okey, sila saya berikan masa kepada jemaah sekalian untuk buka halaman 494 bagi kita sama-sama melihat perbincangan yang ringkas ini. Pengarang kitab dalam perbincangannya telah mengemukakan kepada kita dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala ini terdapat dalam surah Ali Imran di ayat 156. Okey. Ini ayatnya. Dalam kitab kita ada, tetapi betul lah, dalam kitab kita ada. Dan di sini saya nyatakan dalam slide kita, surah Ali Imran ayat 156, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'ala Allahu dhalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman. Allah menceritakan tentang keadaan yang berlaku pada masa itu, yang mana ada di kalangan mereka yang mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan bahawa mereka ini menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan begini, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang telah kufur dan berkata kepada saudara-saudaranya apabila mereka pergi mengembara di muka bumi untuk berniaga atau keluar berperang. Jadi pada masa itu, pada zaman Nabi SAW, ada di kalangan mereka yang ingin keluar berniaga, meneruskan mencari rezeki ataupun pergi ke mana-mana tempat untuk menjalankan perintah Allah dan perintah Nabi SAW. Begitu juga ada di kalangan mereka yang mana ingin keluar berperang. Pada zaman Nabi SAW terdapati banyak berlaku siri-siri peperangan demi menjaga maruah agama. Jadi ada di kalangan mereka ini, apa katanya, bila mereka lihat ada di kalangan saudara-saudara mereka ingin keluar, ingin pergi berperang, mereka pun kata begini, kalau mereka tinggal bersama-sama kita, tentulah mereka tidak mati atau tidak terbunuh. Maknanya
setelah di kalangan ahli keluarga mereka itu keluar daripada tempat tinggal mereka untuk menjalankan perniagaan, untuk melaksanakan perintah Nabi ataupun untuk pergi berjihad berperang pada masa itu, dan mereka terbunuh ataupun mati syahid. Jadi ada di kalangan mereka yang mengatakan begini, kalaulah mereka tu tak keluar pergi perang, kalau mereka tu tak keluar pergi berniaga ke, pergi tempat itu tempat ini, mesti mereka tu masih hidup lagi. Jadi ada di kalangan mereka yang mengucapkan perkataan-perkataan tersebut. Jadi Allah ingatkan tentang apa yang mereka ucapkan itu tadi. Dan di sini apa kata Allah? Allah Subhanahu Wa Taala pun menyebutkan apa yang mereka katakan itu tidak ada faedahnya. Orang-orang ini yang menyebutkan dengan ucapan-ucapan yang meragui, yang menolak takdir ini merupakan sesuatu yang tidak ada faedah. Bahkan akibatnya Allah menjadikan kesan, perkataan dan kepercayaan mereka yang demikian itu penyesalan dalam hati mereka. Dan ingatlah, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Allah sentiasa melihat akan segala yang kamu lakukan. Ayat ini, surah Ali Imran ayat 156 ini kita rujuk kepada pentafsiran di kalangan para ulama. Jadi antaranya ingin saya tampilkan di sini ialah pentafsiran yang dikemukakan oleh Imam At-Tabari di dalam kitabnya, iaitu Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran. Beliau ketika mentafsirkan ayat ini mengemukakan pendapat bahawa ayat ini merupakan larangan Allah Subhanahu Wa Taala supaya orang beriman tidak menyerupai golongan munafik yang memiliki keyakinan buruk tentang takdir Allah. Jadi mereka yang mengucapkan perkataan itu tadi, yang mana mengatakan kalaulah tak keluar, mereka tu masih hidup dengan kita. Kan? Kalau mereka stay dekat tempat ni, tak keluar pergi perang, tak pergi berniaga, tak pergi ke tempat-tempat yang Nabi SAW perintahkan kepada mereka, pastilah mereka itu masih hidup. Jadi ucapan-ucapan ini adalah ucapan yang diberikan oleh golongan munafik. Imam At-Tabari ketika dia mentafsirkan ayat ini, dia kata begini, siapakah orang munafik itu? Ataupun siapa ketuanya? Siapa ketuanya? Maka dia pun menjelaskan, mereka ialah Abdullah ibn Ubay, ibn Salul dan para pengikutnya. Jadi golongan munafik pada zaman Nabi SAW ketika itu diketuai oleh seorang yang bernama Abdullah ibn Ubay, dan dia memiliki followersnya. Dia ada pengikut-pengikutnya yang sekepala, sama geng dengan dia. Jadi apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Maknanya bukan dia sendirian. Ada ramai di kalangan golongan munafik pada masa itu yang berada di tengah-tengah masyarakat Islam. Jadi ni pada zaman Nabi baik. Jadi mereka ni di kalangan golongan munafik ini yang diketuai oleh Abdullah itu tadi kan, dia melarang saudara-saudaranya untuk keluar berperang dan keluar dari negeri demi menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Sebab ada keadaan-keadaan yang mana Nabi SAW menghantar beberapa delegasi ke beberapa tempat untuk menyebarkan dakwah. Maknanya tak semestinya bila Nabi SAW hantarkan mereka keluar itu adalah untuk berperang. Tapi ada keadaan-keadaan yang mana Nabi SAW menghantar beberapa di kalangan muslimin untuk menyebarkan dakwah, untuk mengajar agama di sesuatu tempat. Jadi berlaku juga keadaan-keadaan yang menunjukkan kepada kita ada di kalangan sahabat Nabi yang mana ketika Nabi SAW menghantar mereka ke sesebuah tempat untuk berdakwah, untuk mengajarkan Al-Quran, mereka ini dibunuh oleh penduduk di tempat tersebut. Maka atas sebab itulah di kalangan munafik ini mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang sedemikian, yang mengatakan kalaulah orang tu tak pergi tempat tu, kalau dia tak pergi perang, mesti masih hidup lagi. Ini kata-kata yang mereka ucapkan bagi menolak takdir yang berlaku. Maka Imam At-Tabari juga menjelaskan untuk ayat ini, dia menyatakan bahawa
golongan munafik ini, mereka mengandaikan bahawa ada di kalangan mereka mati kerana mereka keluar berperang. Ini sebagaimana yang baru saya sebutkan tadi. Jadi mereka ni mengandaikanlah, kenapa orang tu mati? Sebab dia keluar berperang. Kenapa orang tu meninggal dunia? Kenapa dia dibunuh? Sebab dia meninggalkan negerinya. Kalau mereka duduk tetap dekat tempat mereka ni kan, di rumah mereka, tak ikut apa yang Nabi SAW perintahkan kepada mereka, pasti mereka akan tetap hidup bersama mereka di tempat itu. Maknanya bersama dengan golongan munafik, bersama ahli keluarga mereka di rumah mereka. Jadi ini perkara-perkara lah yang ditimbulkan di kalangan munafik pada masa itu, untuk bagi saya untuk menakut-nakutkan kaum muslimin agar tidak keluar berperang, agar tidak menjadi orang yang menuruti perintah Nabi SAW pada masa tersebut. Atas dasar itu kita dapati Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita di dalam ayat ini, jangan jadi sebagaimana golongan tersebut. Dan Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau juga menjelaskan bahawa dalam surah Al-Imran pada ayat 156 ini menunjukkan kepada kita tentang keyakinan yang rosak tentang takdir. Kita jemaah sebagai seorang yang beriman kepada Allah, antara perkara yang wajib untuk kita imani ialah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan dalam kehidupan kita, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam setiap detik yang berlaku dalam hidup kita ini, ia merupakan takdir Allah yang wajib untuk kita imani. Namun sekiranya kita menggunakan perkataan-perkataan yang menolak takdir ini, ia merupakan keyakinan yang rosak yang telah menyelinap masuk ke dalam hati kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Maka sebab itu Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitabnya dia kata bahawa apa yang ingin Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan dalam ayat ini ialah tentang contoh keyakinan yang rosak berkenaan dengan takdir. Jadi hal ini terdapat di kalangan munafik pada ucapan mereka tentang saudara-saudara mereka yang meninggal dunia dalam perjalanan dan peperangan. Maka kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, dalam ayat ini Allah ingatkan kepada kita, apa kata Allah? Allah kata wallahu yuhyi wa yumit. Sila lihat balik. Lihat semula dalam surah Ali Imran ayat 156 yang sedang kita bincangkan, ada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah menegaskan wallahu yuhyi wa yumit, dan Allah itu maha menghidupkan dan maha mematikan. Kerja menghidupkan dan mematikan ini adalah kerja Allah, bukan kerja manusia. Walaupun kita kata dia meninggal dunia sebab aksiden, dia meninggal dunia sebab dia jatuh, itu adalah sebab yang berlaku, yang menyebabkan kepada berlakunya situasi tersebut. Jadi dalam hal ini Imam Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan bahawa hak penciptaan hanyalah di tangan Allah. Sila lihat kepada poin saya yang ketiga dalam slide ini. Hak penciptaan hanyalah di tangan Allah, kepada Allah segala sesuatu akan kembali. Maknanya setiap apa yang berlaku dalam kehidupan kita, ia adalah ketentuan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berikan sesuatu dalam hidup kita, antaranya ialah nyawa, dan akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Atas dasar itu tidak ada seorang pun yang hidup dan mati atas kehendak dan takdirnya. Ini yang Imam Ibn Kathir rahimahullah ingatkan kepada kita ketika dia mentafsirkan ayat ini. Begitu juga Nabi SAW dalam sabda baginda. Dalam kitab kita ni ada kan, didatangkan setelah ayat ini, didatangkan kepada kita dengan sabda Nabi SAW. Jika dalam kitab kita berada di muka surat 495, boleh rujuk pada terjemahannya. Namun dalam kitab dalam slide kita ini saya ingin datangkan
Dalam bahasa Arabnya, untuk rujukan kita bersama, apa kata Nabi SAW tentang peristiwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bawakan kepada kita, yang Allah ingatkan kepada kita? Di sini Nabi SAW berpesan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid da'if. Seorang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairin wa fi kulli khair, dan pada setiap keduanya ada kebaikan. Sama ada mukmin yang kuat ataupun mukmin yang lemah, kedua-duanya adalah baik. Iaitu maksudnya kedua-duanya adalah baik. Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini, beliau menyatakan dengan mengambil pendapat Al-Qadhi Iyad, beliau menyatakan bahawa bukan kita kata kalau mukmin itu dia lemah, dia tak bagus, bukan begitu. Tetapi yang kita maksudkan ialah jika dia seorang mukmin dan dia kuat, itu lebih baik dan dicintai oleh Allah. Tapi kalau dia lemah, bagus juga. Sebab kita masing-masing ada perbezaan, ya, ada kemampuan, ada kita panggil kelebihan yang berbeza-beza. Tidak semua orang memiliki tahap kekuatan yang sama, ya. Dan kenapa disebutkan kedua-duanya dalam keadaan yang baik? Kerana keimanan yang dimiliki oleh kedua-dua mereka. Ya, okey. Jadi mukmin yang lemah, mukmin yang kuat, kedua-duanya baik. Kedua-duanya baik. Kenapa mereka baik? Kerana ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam keadaan dan situasi ataupun konteks perbincangan hadis ini, kita dapati bahawa mukmin yang kuat ketika dia menjalankan ibadah, ketika dia meneruskan kehidupannya ini, ya, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah mukmin yang lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis ini Nabi SAW juga berpesan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang memberi manfaat dalam kehidupan kita. Kita keluar bekerja, ia adalah sesuatu yang boleh memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Berapa ramai orang yang keluar bekerja mati dalam perjalanan, contohnya saya kata. Berapa ramai orang yang dia keluar daripada rumahnya, berhadapan dengan musibah, meninggal dunia. Jadi kita tak kata bahawasanya, oh tak naklah keluar rumah, nanti aku mati. Kita tak boleh kata sedemikian. Sebab itu Nabi pesan kepada kita, kita nak perbaiki kehidupan ini, nak mencapai sesuatu yang terbaik untuk hidup kita, ia memerlukan kepada kesungguhan. Nak dapatkan sesuatu yang bermanfaat dalam hidup, perlu bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh untuk mencapainya, untuk mendapatkannya. Dan di sini Nabi perintahkan kepada kita, dalam keadaan kita bersungguh-sungguh itu tadi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini, kita perlukan bantuan Allah. Wasta'in billah wala ta'jas. Hendaklah engkau memohon pertolongan Allah dan janganlah engkau dalam keadaan yang lemah. Dan Nabi juga ingatkan, dalam situasi kita, ya, menjalani kehidupan ini, dalam keadaan-keadaan yang mana kita betul-betul bersungguh-sungguh untuk dapatkan apa yang bermanfaat untuk kehidupan kita, dunia dan akhirat itu tadi. Sekiranya berlaku satu perkara, Nabi kata apa? Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha, walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'ala, fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Ini Nabi ingatkan kepada kita. Ya. Maksudnya begini. Nabi kata, lihat, ya, jemaah, pada perenggan kita yang kedua di slide saya, maksud daripada apa yang baru saya bacakan itu tadi. Nabi kata begini, apabila kamu ditimpa sesuatu
Sesuatu ni maksudnya musibah, kematian, kesusahan, ya apa-apa perkara lah dalam kehidupan kita ini. Janganlah kamu mengatakan seandainya tadi saya melakukan begini dan begitu, tidak akan menjadi begini dan begitu. Kan? Kalau saya tak keluar pergi kerja, saya tak aksiden pun. Mungkinlah kan bila kita keluar berlaku satu kemalangan, kita pun tak boleh terima kenapa berlaku kemalangan tersebut. Kita pun kata, kalau saya tak keluar tadi, tak jadi pun macam ni. Kan mungkin ada anak kita yang mana dia terjatuh, dalam keadaan terjatuh itu kakinya patah. Lalu kita, kalau dia tak main kat tempat ni, tak jatuh lah, kaki dia tak patah lah tu. Kan kita menolak, kita marah. Maknanya kita menolak takdir yang berlaku. Lalu kita marah dengan mengucapkan perkataan kalau gini, kalau tak gini, kalau ini, menyalahkan takdir, menyalahkan itu dan sebagainya, menyalahkan tempat dengan perkataan-perkataan yang beginilah. Jadi Nabi ingatkan, sebaik ucapan yang perlu kita sebutkan ialah, ini sudah takdir Allah dan apa yang dikehendakinya pasti akan dilaksanakan. Dan di akhir hadis ini Nabi ingatkan kepada kita dengan permainan syaitan. Inilah yang bertepatan dengan konteks kuliah kita lah, perbincangan kuliah kita pada malam ini. Daripada tadi saya cerita pasal takdir lah, pasal tentang golongan munafik ni kan, mana banyak benteng gaib daripada syaitan tu Zaza. Okay, so kita masuk pada satu keadaan yang mana Nabi ingatkan kepada kita. Sesungguhnya ungkapan kata lau, iaitu seandainya tadi kan, yang Nabi larang kita ucapkan tadi setelah berlakunya sesuatu, akan membukakan jalan bagi godaan syaitan. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Namun sesuatu yang perlu kita belajar daripada hadis ini, sebelum saya jelaskan tentang apa kena mengenai syaitan dengan hadis itu kan, ataupun dengan takdir ini. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita latih diri kita ketika berlaku sesuatu untuk ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Kita pulangkan ia kepada Allah untuk memelihara keimanan kita ini, agar kita tidak menjadi seorang mukmin yang menolak takdir Allah, menafikan takdir Allah, ataupun menyalahkan Allah Azza wa Jal di atas setiap perkara yang berlaku. Sebab itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita, bila berlaku sesuatu, apa yang boleh kita ucapkan, apakah ucapan yang terbaik sebagai seorang mukmin? Qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Ada juga lafaz yang menyebut qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Ya, ada lafaz-lafaz baris-baris yang berbeza lah. Namun dalam hadis riwayat Imam Muslim ni menggunakan qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Inilah ucapan yang terbaik. Kan kita mungkin diberhentikan kerja, ialah kita sedih, kita rasa tertekan, qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Ayah kita meninggal dunia, kan, qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Berlaku kebakaran, qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Okay, kita berlaku kemalangan di jalan raya, kereta kita dilanggar oleh kereta lain ke apa kan. Apa yang perlu kita ucapkan? Kita nak mengamuk ke atau macam mana? Qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Latih, ya, latih diri kita untuk mengucapkan ungkapan kata ini bagi menjaga keimanan yang ada pada diri kita sebagai seorang mukmin. Kerana begini jemaah, syaitan dia suka orang yang menolak takdir. Bila kita dah mula menyalahkan Allah, kita mula menyalahkan takdir, kita mula menolak, menafikan, kita salahkan orang A, salahkan orang B, sebab engkau mak aku mati, sebab engkau anak aku gini, sebab kalau engkau tak buat macam ini, engkau gini. Perkara-perkara begini, ia membuka pintu syaitan. Ia membuka pintu syaitan. Jadi syaitan ni dia suka orang yang mempertikaikan takdir Allah. Ya, sebab ia berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah. Jadi bila kita dah mula mempertikaikan takdir Allah, kita menolak takdir Allah ini, kan, ia boleh menyebabkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tercemar. Bila
berlaku pencemaran terhadap akidah kita ni kan, syaitan mudah untuk hasut kita meninggalkan ketaatan. Bila kita dah mula menyalahkan Allah, mula kita dah menafikan takdir Allah. Mungkinlah kita kata, aku ni solat, aku ni pakai tudung, aku ni siang malam kan buat baik, tapi kenapa Allah masih nak takdirkan hidup aku ni susah? Mungkin ada orang kata begitu. Tak ada guna aku jadi hamba Allah yang taat. Tak ada guna aku jadi hamba Allah ni yang sentiasa buat baik. Allah tetap takdirkan aku hidup susah. Syaitan suka orang yang mengucapkan ungkapan-ungkapan yang begini, kerana mudah untuk dia hasut kita ni melakukan perkara-perkara maksiat. Mulalah kita meninggalkan solat, mulalah kita tak jadi orang yang baik, kita tinggalkan perkara-perkara kebaikan. Kita kata, alah, kalau buat ni pun bukannya Allah sayang aku, kalau buat gini pun bukannya Allah Subhanahu Wa Taala dengar doa aku doa siang malam pun tetap juga hidup aku macam gini. Nampak tak? Sebab itu Nabi SAW larang. Bila berlaku sesuatu musibah, sesuatu yang susah dalam hidup kita ini, kita ucapkan perkataan-perkataan yang menafikan ketentuan dan takdir Allah. Mudah untuk syaitan tu ajak kita buat perkara yang maksiat. Jadi kita nak tutup ni jemaah, pintu yang boleh membuka kepada godaan syaitan itu tadi. Sebab itu, sekali lagi saya ingatkan, takdir Allah Subhanahu Wa Taala bila ia berlaku dalam kehidupan kita, banyak hal-hal yang tidak kita suka ia berlaku, yang mana ia di luar keinginan kita, di luar sesuatu yang kita tak sangka ia berlaku. Kadang-kadang kita plan untuk buat begini, kita inginkan hasilnya begini, namun berlaku sebaliknya. Betul tak? Berlaku sebaliknya. Dan ketika berlaku sebaliknya itu, apa yang kita ucapkan? Hati-hati. Hati-hati. Kalau kita ucapkan perkataan tu tadi kan, kalau tak buat gini mesti tak jadi macam gini kan, dengan satu keyakinan yang kita menolak takdir Allah, ia akan membuka pintu syaitan untuk menghasut hati kita ni, keimanan kita ni, agar buat perkara-perkara yang tidak baik. Jadi terbaik dalam situasi-situasi yang begini, untuk mengelakkan pintu syaitan itu dibuka, ucaplah qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Okey jemaah, itu saja perbincangan kita untuk malam ini. Agak panjang juga perbahasan yang saya kemukakan, walaupun perbincangan yang ada dalam kitab ni dia ringkas sekali. Jadi ia menjadi kewajipan saya lah untuk menjelaskan dengan lebih lanjut, agar kita semua jelas, kita semua faham apa yang cuba ditampilkan oleh pengarang kitab dalam kitab yang menjadi rujukan kita ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang saya jelaskan di sini memberikan pencerahan, memberikan kepada kita dengan satu semangat untuk sentiasa dalam keadaan yang menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.